Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Innal hamdalillah nahmadahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil muhkamil tanzib. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Allah berfirman, bacalah Muhammad dengan nama Allah, Tuhan yang telah menciptakan, yang menjadikan kamu dari segumpal darah. Bacalah dengan Tuhan yang paling mulia, yang mengajarkan manusia dengan kalam. Tuhan itulah Allah yang mengajarkan manusia apa yang mereka tidak ketahui. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5. Yang dikasihi Al-Fadhil yang Datuk Imam, para pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, ibu ayah muslimin muslimat, tetamu-tetamu Allah yang saya kasihi, mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, selamanya kita panjatkan syukur kita kepada Allah, masih dikurniakan kepada kita nikmat kehidupan. Allah masih izinkan kita hidup sehingga ke malam ini. Alhamdulillah. Syukur atas kelapangan masa, sihat tubuh badan. Allah menggerakkan hati, kaki dan perasaan kita mengimarahkan rumah Allah, menunaikan solat fardhu maghrib yang merupakan kewajipan, dan alhamdulillah kita dirikan solat secara berjemaah sementara menanti masuk fardhu isya.
marilah sama-sama kita berpesan-pesan satu dua perkara dan kita beriktikaf, mudah-mudahan duduknya kita dalam rumah Allah ini duduk dalam keadaan berpahala insya-Allah. Dan apa jua yang kita kongsikan moga-moga menjadi manfaat, menjadi satu maklumat dan juga ilmu yang berguna insya-Allah. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung perkongsian kita dalam menghayati sebahagian daripada firman Allah menerusi ayat Al-Quranul Karim. Dan malam ini kita menyambung pada ayat yang ke-26 daripada surah Al-Insan. Ayat ini kita dah baca dah dalam pertemuan yang lalu. Kita dah bahas dah sikit. Cuma mungkin malam ni ada sikit tambahan. Kemudian kita akan sambung dan lanjutkan pada ayat yang seterusnya, sehinggalah kita habiskan ayat ini insya-Allah. Allah berfirman pada ayat yang ke-26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan pada sebahagian malam maka sujudlah kamu kepada Allah dan bertasbihlah kamu kepada Allah pada bahagian yang panjang di malam hari itu. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, para ulama tafsir dalam menghuraikan ayat ini menyebut inilah di antara sifat ahli ibadah, yakni mereka menyibukkan diri mereka dengan mendirikan salat pada waktu malam. Wa minal laili fasjud lahu, dan pada sebahagian dari malam maka sujudlah kamu kepadanya, yakni Allah. Al-Imam Ibn Kathir dalam menghuraikan, memberi faham pada awalan ayat ini, menyebut ayat ini adalah ayat yang mengaitkan solat dua malam, solat dua waktu pada waktu malam, iaitulah solat maghrib dan juga solat Isyak. Tuan-puan ibu ayah sekalian, selalunya selepas Allah Subhanahu wa taala menganjurkan orang-orang beriman apabila berhadapan dengan apa jua situasi kehidupan, baik susah terutamanya, apatah lagi senang, apa sahaja ujian-ujian yang mendatangi kita sebagai insan, Allah menganjurkan pertamanya sabar. Kemudian dalam ayat yang sama Allah mengaitkan sabar itu mestilah disertakan dengan solat. Apatah lagi merujuk kepada bagaimana kehidupan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan penolakan musuh, golongan-golongan musyrik yang menentang. Maka Allah datangkan kalimah sabar, dan Allah datangkan ayat yang kedua, ayat yang bersifat memujuk, memberikan ketenangan, iaitulah dirikan salat. Inilah di antara ayat yang memberi isyarat bahawa kekuatan untuk berdakwah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai panduan kepada kita umat akhir zaman ini ialah sesudah mana kita berdepan dengan ujian, sabar, kemudian kita datangkan ataupun kita sertakan solat itu sebagai ayat ataupun sebagai ubat untuk merawat kita apabila kita berdepan dengan apa jua masalah situasi yang sedang kita hadapi. Karena itu tuan-tuan ibu ayah sekalian, dalam kita melakukan ibadah, jangan kita lupa kepada setiap penentangan yang sedang kita hadapi. Maka ketika itulah Allah Ta'ala menganjurkan solat itu supaya jangan kita sekadar memikirkan tentang mereka, tetapi lebihkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasabbihu lailan tawila, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada bahagian yang panjang di malam hari. Ini adalah anjuran untuk kita mengerjakan solat malam, ataupun kita istilahkan sama ada solat itu kita lakukan dalam istilahnya tahajud, ataupun kita namakan sebagai qiyamul lail.
Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala datangkan umpamanya di dalam suratul Muzammil, Allah Subhanahu wa Ta'ala memujuk Nabi kita, ya ayyuhal muzammil qumil lail, wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu dan dirikan solat. Para ulama tafsir menyebut ayat daripada surah Muzammil, terutamanya ayat-ayat awal, ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan satu pujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebut secara khusus, bangunlah di tengah malam, bangunlah. Sebagai riwayat menyebut, pada ayat ini Allah Ta'ala mendatangkan beberapa waktu yang secara khusus, bangunlah kamu di waktu malam kecuali sedikit darinya, iaitu daripada seperduanya ataupun kurang daripada seperdua itu, dan sebagai riwayat menyebut ataupun lebih daripada seperduanya. Di sinilah tuan-puan ibu ayah sekalian, para ulama menyebut masa yang perlu diambil peluang oleh umat Islam untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu sepertiga malam, di waktu beningnya malam ataupun di awal pagi, kita dituntut, kita bangun, kita solat, kita bermunajat, kita tadah tangan kita, memohon keampunan di sisi Allah Ta'ala, mengadu kepada Allah Ta'ala, mengharapkan agar Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kita melangsungkan kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Nabi diwajibkan solat malam. Para ulama sirah menyebut bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan untuk solat malam. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpaksa berdepan dengan kepayahan, keperitan, berdepan dengan susah payah berdakwah tanpa henti. Siang hari ini berdakwah, jumpa orang yang macam-macam. Bukan saja mereka yang menerima, yang tak sabar nak mendengar apa saja yang nak Nabi sampaikan. Ya Rasulullah, sampaikan kepada kami apa saja ayat-ayat Quran, ayat-ayat nasihat, tegurkan kami. Satu golongan. Apatah lagi golongan yang menentang, yang tak pernah serik, yang sentiasa mencari jalan bagaimana untuk menghentikan dakwah yang sedang digerakkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi terpaksa berdepan dengan kelompok manusia ini, sama ada dalam perjuangan menegakkan risalah sesama umat baginda yang menerima dakwah, apatah lagi yang menentang dakwah. Malam hari Nabi bermunajat, Nabi salat pula, apatah lagi turunnya ayat ya ayyuhal muzammil qumil lail. Turun ayat ni yang mengajak menyeru Rasulullah SAW untuk bangun dan solat malam. Jadi tuan-tuan, kalau kita fikir secara logik akal kita ni, malam ni tempoh waktu untuk kita berehat. Siang hari penat kita bekerja, malam ni kok mana pun kita nak berehat. Kita nak himpun balik tenaga untuk kita kembali bekerja ataupun menguruskan hidup kita esok hari. Ghalib dia begitulah. Dan itu sememangnya sifat tabiat manusia. Allah jadikan malam ni untuk kita beristirahat. Mai kita hidup zaman akhir zaman ni, zaman serba maju, zaman semua orang nak duduk di depan, siapa tak usaha lebih dia tertinggal. Malam pun kita bekerja. Orang buat pula kerja shift siang, shift malam. Kita melanggari ketetapan fitrah yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Cuma bagaimana bila ayat ini, bagaimana Nabi SAW yang dianjurkan untuk bangun dan solat malam, Allah mewajibkan Nabi kita bangun solat malam. Maka di sana sudah pasti akan ada kelebihan, asbab musabab kenapa Allah perintahkan kepada Nabi kita dan mendatangkan pengajaran kepada kita umat mutaakhir ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kalau tanya kepada para ulama, mereka akan jawab, Nabi berdakwah di siang hari, Nabi bangun malam bermunajat, maka pada ketika itulah sumber untuk Nabi
mengumpulkan semula kekuatan untuk berdakwah pada siang harinya. Nabi nak bangun malam ni untuk Nabi dapatkan sumber kekuatan. Berbeza dengan kehidupan kita manusia. Bila datang masalah, kita lupa kepada Allah. Kita cari benda lain yang boleh mendatangkan ketenangan. Ada satu masalah, kita pergi cari alam. Ada orang suka dengan ayat terjun, mendatangkan ketenangan. Tak salah, kerana jiwa dia begitu. Jiwa dia nak tenang, nak lari daripada kesibukan dunia. Kita pergi ke tempat yang orang tak ramai, masuk hutan dengan ayat terjun, duduk tepi pantai. Fitrah manusia yang berhajat kepada ketenangan. Ya, tak nafikan. Tapi bukankah bila kita baca ayat ini, Allah mendatangkan antara cara dan kaedah yang semua orang boleh buat, tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Iaitulah kita digalakkan untuk bangun malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin agak susah pada awalnya, tapi tuan-puan, lama kelamaan dia akan menjadi satu perkara yang manis untuk kita lakukan, insya-Allah. Jangan tunggu Ramadan, kan? Jangan tunggu bulan Ramadan baru nak qiyam. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kalau tidak, sampai bila kita takkan rasa tidak bertambah manis, tidak enaknya kita untuk kita merasa kemanisan beribadah, kalau kita tidak menjadikan bangun malam ini sebahagian daripada kaedah dan cara untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini trending ni, orang nak buat solat subuh sama macam solat Jumaat. Bagus bukan? Tak bagus, tak bagus. Solat subuh sama macam solat Jumaat. Ada setengah masjid duk kempen ni, duk tengah kempen. Yang ada ekonomi lebih, mana anak-anak kecil, anak-anak sekolah yang datang solat subuh, dia bagi duit bukit pergi sekolah. Walaupun peringkat awal tu kita kata apa, mak ayah paksa lah kan, paksa anak main semayang masjid supaya dapat duit pokek tu, peringkat awal. Tapi sampai ke satu peringkat, anak-anak dia akan seronok. Tak mustahil anak-anak tu bila dia dapat duit pokek tu, dia pergi balik dalam tabung masjid. Pasal apa? Bukan pasal tu dia main masjid ni, pasal dia dah terikat, hati dia dah dekat dengan masjid. Dia rasa seronok nak datang untuk berjemaah dengan masjid. Akan ada sampai tahap tu anak-anak ni. Kalau ni anak-anak muda ni dah buat kempen, gerakkan kawan-kawan masyarakat mai solat subuh berjemaah macam mana solat fardu Jumaat. Tak boleh tiap-tiap hari pun, buatlah seminggu sekali. Buat seminggu sekali, supaya dalam hidup ni ada perkara yang kita buat tentang agama ni, dalam suasana anjuran kita mengajak orang lain buat baik, yang akhirnya kita akan merasai kemanisan beribadah kepada Allah. Termasuklah kita bangun malam, sebagaimana ayat yang kita bicarakan pada malam ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dah sebut dalam pertemuan yang lalu perbahasan para ulama waktu untuk kita qiyam. Cuma malam ni ada satu persoalan yang pernah saya ditanya satu ketika oleh anak-anak pelajar ni. Orang yang tak mau qiyamul lail, tak ada keinginan untuk dia bangun malam, adakah itu satu petanda Allah Ta'ala tak berhajat kepada dia? Anak-anak zaman law ni dia fikir kot tu. Bila kita duk ajak buat baik, duk ajak qiyamul lail, bila tak terlintas langsung untuk dia bangun malam ni, adakah Allah Ta'ala tak berhajat untuk dia? Allah Ta'ala tak berhajat bertemu dengan dia pada malam tersebut, kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertama faham kita, qiyamul lail ni satu nama bagi satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang menghidupkan malam dengan ibadah. Ni yang kata qiyamul lail, dia berjaga malam, dia bangun malam, dia buat ibadah. Itu makna qiyamul lail. Dan ibadah itu tidak terikat khusus kepada satu ibadah saja. Tidak hanya dia solat semata-mata. Apa saja ibadah yang dia buat, dia bangun tengah malam, dia solat tahajud, dia berzikrullah, dia baca Quran, itu dikira sebagai ibadah. Dia tadabbur, dia renung diri dia, tang mana silap dia, tang mana salah dia,
tak mana kurang dia, tak mana dosa yang dia buat, banyak ke tak banyak pahala dia buat ni, Allah Ta'ala terima ke tak terima ibadah dia ni. Muhasabah itu juga disebut ibadah yang dia lakukan pada waktu malam. Cuma bila kita sebut qiyamul lail, satu nama bagi perbuatan menghidupkan malam dengan ibadah, dan dia meliputi semua amalan-amalan yang soleh yang dilakukan oleh seseorang. Semualah, solat, baca Quran, zikir, tadabbur dan sebagainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bagaimana dengan ibadah berjaga malam ini akan memberi nilai tambah dalam banyak ayat, antaranya dalam surah Al-Isra. Allah sebut bagaimana seseorang yang bangun pada sebahagian malam, mulailah dia bangun pada sebahagian malam, kemudian dia solat tahajud, dia dirikan solat, kemudian dalam masa yang sama ibadah itu menjadi tambahan pahala amal. Moga-moga dengan ibadah tadi ni Allah Ta'ala akan membangkitkan di hari akhirat dalam keadaan mereka itu diberikan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, dalam memaknakan makna tahajud, satu kalimah yang dekat di hati kita ni, fatahajjud bihi. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut bangun dan berjagalah pada waktu malam tersebut. Kalimah fatahajjud bihi, perkataan yang ada al-hujudu dalam kalimah tersebut, dia membawa maksud kata asal dia tidur. Al-hujudu, kata asal dia tidur. Manakala perkataan tahajud, bangun daripada tidur, mengambil kalimah dalam wazan, dalam timbangan kata taf'ul yang memberi maksud kita bangun dan kita usahakan sesuatu ibadah. Ini makna tahajud yang kita sebut buat tahajud. Saya ingatkan Al-Imam Ibn Kathir dalam menghuraikan lanjut makna tahajud. Kata Imam Ibn Kathir, tahajud itu sesuatu amalan yang kamu lakukan selepas daripada kamu bangun daripada tidur. Mesti dikaitkan dengan amalan yang berpahala, yang tidak termasuk padanya amalan yang menyebabkan kamu melakukan sesuatu perbuatan yang berdosa. Maknanya kita bangun sesudah kita tidur, kita buat benda baik, kita buat ibadah, memberi maksud kita menghidupkan malam tersebut dengan qiyamul lail. Cuma tuan-tuan, bila ada anak-anak kita tanya, dalam hidup ni, kalau sepanjang hidup ni tak terlintas langsung untuk dia buat qiyamul lail, tak terlintas langsung untuk dia bangun berjaga malam, adakah Allah Ta'ala tidak berhajat kepada dia? Adakah Allah Ta'ala ni tak berkenan kepada dia, tak mau kepada dia ni? Dari sudut perbahasan secara ilmiah, para ulama menyebut secara awalannya, bila kita nak menisbahkan sesuatu kenyataan tertentu kepada Allah, macam kita sebut tadi ni, orang ni dia payahlah nak qiyamul lail, Allah tak mahu kat dia, Allah tak berhajatkah dekat dia? Itu contoh. Kita menyebut satu kalimah, kita menisbahkan Allah tak berhajatkah dekat dia ni, sehingga kan dia tak mau langsung ni berjaga malam ni, tak mau langsung beribadah malam ni. Para ulama menyebut untuk menisbahkan kenyataan tertentu, mengaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, mesti didatangi ataupun didasari dengan hujah ataupun dibawakan dalil yang kukuh. Kalau tak ada, maka sebaiknya kita sangat-sangat dituntut untuk menahan diri daripada bercakap satu perkara yang kita tidak ada keilmuan, apatah lagi kita bercakap perkara yang bercanggah dengan apa yang didatangkan oleh Allah melalui Al-Quran maupun hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat kepada seorang tokoh, dan saya pernah sebut di beberapa tempat. Kalau kita baca kisah Zubair Al-Awwam radhiyallahu taala anhu,
Zubair Al-Awwam ni sahabat dekat Nabi. Suami kepada Asma binti Abu Bakar. Ayah kepada Abdullah bin Zubair, anak yang lahir di Quba dalam peristiwa hijrah. Abdullah bin Zubair pernah bertanya kepada Zubair bin Awam, "Wahai ayahanda, bukankah engkau ni sahabat dekat dengan Rasulullah, sahabat baik dengan Nabi?" Kata Abdullah, "Sehingga kan aku pernah menyaksikan Rasulullah menyerahkan sesuatu tugasan besar kepada kamu bila mana Rasulullah berdakwah keluar daripada Madinah." Betul? Zubair Al-Awwam ini antara tokoh, antara sahabat yang Nabi akan berikan amanah tanggungjawab untuk memimpin ummah bila Nabi berdakwah keluar negara, ataupun bila Nabi keluar daripada Madinah atas satu urusan. Jadi Zubair Al-Awwam ini antara tokoh yang bertanggungjawab, diberikan tugas untuk memimpin umat ketika itu. Maka Abdullah bertanya kepada ayahnya, "Bukankah engkau ni sahabat Nabi, orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kenapa aku tidak pernah mendengar daripada mulut kamu pesanan-pesanan Rasulullah, ucapan-ucapan Rasulullah yang Nabi sampaikan, yang perlu, yang patut kamu sampaikan kepada kami?" Sebab tu dalam hadis kita tak jumpa hadis ataupun jaranglah jumpa hadis ni. Kadang-kadang kita akan jumpa Abu Hurairah, sahabat-sahabat yang dekat, Anas bin Malik, sahabat-sahabat yang banyak merawikan hadis. Tapi daripada Zubair bin Awam ni kita tak dengar, tak jumpa. Abdullah ni nak tanyalah, oleh kerana ayahnya ni dekat dengan Rasulullah, takkan tak ada satu pun nasihat daripada Nabi yang Nabi sampaikan kepada kamu yang boleh kamu ceritakan kepada kami. Ni anak ni. Kata Zubair Al-Awwam radhiyallahu taala anhu, bukanlah tidak ada, menafikan. Maknanya nak beritahu kata ada. Bukan tak ada, ada apa yang pesanan Nabi itu, bahkan aku mendengar berulang kali. Tetapi kata Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, aku bimbang kalau apa yang aku sampaikan itu bukan daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun aku bimbang, aku menokok tambah daripada ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zubair bin Awam ni dia bimbang, takut-takut benda yang Nabi sampaikan itu bukan daripada dan dikongsikan pula bukan daripada apa yang Nabi sampaikan. Aku takut, kata Zubair bin Awam, apa yang aku sampaikan itu tokok tambah daripada apa yang Nabi sampaikan. Menyebabkan, kata Zubair bin Awam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, masih ada, bertanyalah kamu, pergilah bertanya sendiri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ni antara teladan yang baik yang boleh kita jadikan pengajaran kepada kita dalam hidup ni. Benda yang tak pasti jangan kongsi. Maksudnya kan, istilah hari ni kan, benda yang tak pasti jangan kongsi. Kita ni, penyakit kita ni nak jadi orang pertama sampaikan. Tak kira orang lain pakat tahu dah, tak syok kan. Kita ni dia jadi lagu tu, kok mana apa aku nak sampaikan dulu. Jadi kita ambil sikap malam ni, benda yang tak pasti kita jangan kongsi. Kerana ada tokoh yang pernah memberi contoh, bukan kepada masyarakat umum, bahkan kepada anak dia sendiri, Abdullah bin Zubair, yang menjadi saksi bagaimana ketokohan ayah dia ni. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, bimbang kita, takut-takut apa yang kita sampaikan itu kita mengucapkan perkara yang bersifat buruk lagi keji. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya akan ada satu pihak yang akan mengambil peluang dan kesempatan. Siapa dia? Syaitan.
yang menyuruh kamu melakukan perkara yang buruk lagi keji, dan syaitan ni akan menyuruh kamu berkata kepada Allah Ta'ala akan sesuatu yang kamu tidak ketahui. Bila kita tak tahu satu benda, kita tak memandai-mandai, akan ada satu pihak yang akan tokok tambah bagi dekat kita ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, demikian bila kita sebut tentang orang yang tak buat qiyamul lail ni, Allah tak berhajat kepada dia ke? Jangan lagi. Allah tak suka dia ke? Tak. Jangan kita sebut itu. Kerana boleh kali, barangkali boleh, sebab-sebab tak bangun daripada qiyamul lail ni, kita boleh datangkan beberapa contoh, beberapa alasan yang menyebabkan seseorang tadi ni sampai hari ni dia tak berjaya untuk melakukan qiyamul lail. Antaranya apa? Pertama, dia tidak lewat. Tak nafikanlah, oleh kerana perbuatan berjaga sampai lewat malam, sama ada bekerja ke, tak ada kerja ke, tanpa sebarang faedah ke, tanpa ada manfaat ke, boleh jadi dengan sebab dia berjaga terlewat ni menjadi faktor untuk dia payah untuk dia bangun malam. Ada riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, la samara illa limusalla aw musafir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perbualan pada waktu malam melainkan untuk orang yang menunaikan solat ataupun bagi mereka yang bermusafir. Nabi ingatkan para sahabat, malam-malam ni jangan lakukan perkara yang tidak bermanfaat. Jangan duk bersembang benda-benda yang tak ada manfaat. Sebab tu kalau kita tengok dalam tafsir seorang tokoh yang mengkaji kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Muhammad Abdul Rahman Al-Mubarakfuri, dalam kitab Rahiq Al-Maktum, dia mensyarahkan maksud hadis Nabi la samara. Dia mensyarahkan kalimah dengan maksud perbualan la samara, jangan berbual-bual, itu adalah perbualan pada waktu malam. Oleh kerana sifat para sahabat ni suka berkumpul, berbincang, bersembang, menyebabkan malam-malam mereka terisi dengan perkara-perkara yang sia-sia. Jadi larangan Nabi kepada para sahabat dulu ni, jangan berjaga malam, bersembang-sembang, terutamanya pada perkara-perkara yang sia-sia yang menyebabkan akan menyebabkan bimbangnya Rasulullah seseorang itu tidak mampu untuk berjaga pada waktu lewat malam, kecuali mereka yang hendak bermusafir, bincang strategi nak berjalan lagu mana, nak pergi laluan mana, yang itu dibenarkan. Sebab tu dalam komentar Ibn Majah, kalau kita tengok satu kalimah hadaba, Nabi larang pada perkara-perkara, antaranya bersembang pada waktu malam, berjaga pada waktu malam dalam keadaan melakukan perkara yang sia-sia. Tak ada sebab apa pun berjaga ni, Nabi larang. Yang pertama, kerana terlewat berjaga malam. Yang kedua, mungkin kerana belenggu dosa, ada salah silap yang dilakukan, maka tak dinafikan antara perkara yang mengikat, menghalang kita untuk bangun mengerjakan solat malam adalah disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan. Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam, dalam memberikan komentar, kata Sufyan Ats-Tsauri, dia tak kata kat orang, dia kata kat diri dia sendiri, aku ni terhalang daripada melakukan qiyamul lail selama 5 bulan. Ni Sufyan Ats-Tsauri, seorang tokoh yang banyak kajian. Kalau kita baca kajian tentang tokoh ini, sumbangannya sangat besar kepada dunia sufi. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, 5 bulan aku terhalang untuk melakukan qiyamul lail disebabkan satu dosa yang aku buat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam mengulas kata-kata Sufyan Ats-Tsauri menyebut,
dosa-dosa itu kesemuanya mewariskan kekerasan pada jantung hati seseorang serta menghalang seseorang itu daripada melakukan qiyamul lail. Jadi dengan sebab dosa yang menghalang kita untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang lelaki pernah bertanya kepada Hasan Al-Basri, "Wahai Abu Sa'id." Hasan Al-Basri diberikan gelaran Abu Sa'id. "Wahai Abu Sa'id, sesungguhnya aku ini tidur dalam keadaan sejahtera, tidur dalam keadaan aman, dan aku cintakan qiyamul lail. Dan sehingga kan," kata seorang lelaki ini, "aku bersiap-siap dengan wuduk sebelum tidur. Bersiap-siap dengan wuduk, tapi pasal apa aku tak bangun?" Maknanya keinginan untuk qiyamul lail tu ada. Tidur dia aman, nyenyak, tak ada masalah apa. Terintah untuk qiyamul lail sehingga kan dia berwuduk sebelum tidur, tapi pasal apa aku tak bangun? Seorang lelaki ini bertanya kepada Hasan Al-Basri. Maka jawab Hasan Al-Basri, "Zunubika qayyadak." Hasan Al-Basri menyebut berkemungkinan daripada perbuatan kamu yang terkait dengan dosa yang telah mengikat kamu daripada bangun untuk mengerjakan qiyam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, dua perkara ni antara perkara-perkara yang disebut yang boleh menghalang kita untuk kita bangun berjaga malam. Lewat tidurnya, masa malam kita guna pada perkara yang tak ada manfaat, ataupun yang kedua kerana dosa. Jadi untuk menghindari, melepaskan diri daripada dua perkara ni dan juga perkara-perkara yang lain yang menghalang kita daripada bangun malam ni, antaranya didatangkan pertamanya, mau tak mau kita nak kena ikhlaskan niat, ikhlaskan hati kita ni. Di samping kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan maksiat, kemudian kita tidur awalnya, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keringanan, ketenangan, dan menggerakkan kita untuk kita berqiyamul lail. Ya tuan-tuan, ayat ni disebut tentang sifat ibadah ahli ibadah yang malam-malam mereka mendirikan qiyam, berjaga malam sebagaimana sifat solat malam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk ayat yang ke-27, ayat yang Allah kaitkan pula sifat orang kafir berlawanan dengan sifat orang beriman tadi ni. Inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak pedulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, yakni hari akhirat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sifat orang kafir ni kata Ibn Katsir, dia nak segera. Dia buat apa pun dia nak segera. Sifat ni kalau ada kepada kita kena berhati-hati. Mereka tak mau tunggu ni, tak sanggup nak tunggu. Kita duk kata kita buat ibadah ni dapat pahala. Nampakkah pahala tu dapat segera kah? Kita tak dapat. Kita pun tak tahu ni, ibadah kita ni Allah Ta'ala terima ke tak terima, dapat pahala ke tak, banyak mana, kita tak tahu. Berdasarkan hanya mengetahui berdasarkan apa disampaikan oleh Nabi. Solat berjemaah lebih daripada solat seorang-seorang. Ya, Allah terima ke tak solat kita ni? Itu persoalan dia. Tapi tak apalah, kita sabar ini, kita buat taatnya kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Tapi orang kafir dia tak mau. Dia tak nampak pahala, menyebabkan mereka terus kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu ditafsirkan dunia ni sebagai tempat untuk mereka, sedangkan akhirat itu satu tempat yang mereka tidak mengetahui pembalasan yang akan diterima, sehingga kan mereka tidak mempedulikan kesudahan mereka pada hari yang sangat berat.
Jadi tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati oleh Allah sekalian, ayat yang ke-27 ni, Allah Subhanahu wa taala nak mengingatkan kita tentang kehidupan dunia yang bersifat sementara, dan akhirat itulah pengakhiran kepada kita, permulaan dan pengakhiran kepada kita. Dan ayat ini juga mengingatkan kita kepada pesanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada satu hadis daripada Thauban yang Nabi sebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman hampir sahaja umat ini akan dikerumuni. Maknanya kita ni akan dikerumuni dengan berbagai penjuru, sebagaimana mereka datang menghadapi makanan yang berada dalam pinggan. Kemudian seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah waktu itu kami sikit? Ada sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, faqala khaila wa min khillati nahnu yaumaiz, adakah pada waktu itu kami ni sikit? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal antum yaumaidzin katsir. Tak, bahkan kamu pada ketika itu terlalu banyak. Tapi banyaknya kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyaknya umat pada ketika itu, mereka diumpamakan sebagaimana sampah ataupun buih yang dibawa oleh air hujan ataupun buih yang berada di lautan. Dan Nabi mengingatkan kita pada ketika itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ramainya umat ini, Allah akan menghilangkan rasa takut, Allah akan menghilangkan rasa gerun musuh kepada kamu, dan Allah akan timpakan kepada kamu umat aku ni al-wahan, satu penyakit. Sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa dia itu penyakit al-wahan? Habaklah dekat kami. Yang kata penyakit al-wahan itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia, sangat takut untuk berdepan dengan kematian. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mai akhir zaman ni Nabi kata musuh kan takut kepada kita. Dia tak macam generasi awal Islam. Ketika mana berdepan dengan peperangan, tentera Islam ni sikit ya, tak banyak. Atas kertas tu kalau duk bilang 313 nak lawan dengan 1000 orang, nak lawan dengan 3000 orang, 700 nak lawan 3000 orang dalam Uhud, hak banyak dia lah akan menang atas kertas. Tapi generasi umat Islam, generasi awal, generasi yang hebat, sehingga Allah memuliakan mereka. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat. Allah muliakan umat ketika itu. Kita nak mulia macam mana umat dulu, kena ikut hak mana umat dulu buat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak orang mencegah kemungkaran, mengajak orang melakukan kebaikan. Selain daripada kita menegakkan agama dalam kehidupan, dalam diri kita ni, salah. Nabi sebut akhir zaman ni akan datang satu penyakit, cinta dunia, takut kepada mati. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, ada macam-macam cara Allah Ta'ala nak kurniakan kepada kita kekayaan dunia. Allah nak bagi dekat hamba ni macam-macam. Dan ada ketikanya apa yang Allah Ta'ala bagi itu, dia bersifat satu kemuliaan. Allah berikan kepada seseorang itu sebagai satu kemuliaan. Allah nak memuliakan seseorang, diberikan rezeki yang melimpah ruah dengan asbab
teguhnya iman seseorang, suka buat baiknya seseorang. Dan ada ketikanya Allah Ta'ala datangkan kepada seseorang itu ujian-ujian yang bersifat juga hendak menguji sejauh mana keimanan seseorang dan bukan bersifat penghinaan. Akan tetapi dalam kekayaan ataupun nikmat yang Allah berikan kepada insan, tak kurang pula apa yang Allah Ta'ala beri itu satu lanjuran, satu penghinaan kepada hamba-hambanya. Pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat. Dia menceritakan bagaimana satu hari Uthbah bin Amir, dia kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila mana kamu melihat Allah mengurniakan kekayaan dunia, bila mana kamu tengok Allah Ta'ala bagi kepada seseorang yang asyi ataupun ahli maksiat, Allah bagi dekat dia, kaya dia, mewah dia, senang dia, maka kata sahabat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, maka sesungguhnya yang demikian itu merupakan istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana mereka lupa akan ajaran dan peringatan-peringatan, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kesenangan dunia. Tetapi di saat mereka terlalu gembira dengan kekayaan-kekayaan itu, tiba-tiba Allah akan rentap segalanya dengan serta-merta. Uthbah bin Amir radhiyallahu taala anhu menyampaikan peringatan daripada Nabi. Hadis ni satu peringatan bahawa kaya tera mana pun, mewah tera mana pun, kedudukan pangkat yang tinggi sekalipun, yang kalaulah Allah berikan kepada ahli maksiat dan dia tak taat kepada perintah Allah, langgar larangan, langgar apa yang Allah Ta'ala yang Allah larang, yang Allah Ta'ala buat, dia buat, maka kita jangan keliru, kerana yang demikian itu hanyalah istidraj. Istidraj ni makna dia apa? Pemberian Allah yang Allah tak restu, itu maksud dia. Itu tuan-tuan, dia umpama umpan yang diletakkan dalam perangkap. Kalau perangkap tu perangkap musang, tujuannya apa? Nak tangkap haiwan yang jahat. Bukan kita tangkap musang tu nak makan dah. Begitu. Azan lah. pakai mic ni boleh tak? Pakai mic ni. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan, bila timbul kita duk tengok, terutamanya orang-orang yang bukan Islam, yang Allah timpakan, yang Allah berikan dengan kemewahan, dengan kekayaan, dia timbul persoalan, pasal apa manusia macam tu? Allah berikan kemewahan, kekayaan, dia tak Islam, kan? Ataupun di kalangan orang Islam sendiri yang kita ketahui ahli maksiat, tak mahu sebut, ahli asyik, orang yang buat jahat, kita kenal lah dia ni,
Dia pula Allah Ta'ala bagi kemewahan. Sampai ke peringkat dia pula ada perli kita. Aku ni tak semayang jambar pun, tapi aku kaya pada hang. Dia kata gitu kat kita pula. Kan? Hampa tu semayang ni 5 waktu tak tinggal masjid. Aku ni macam tak tahu, tapi hidup aku mudah, lebih senang daripada hamba. Orang-orang macam ni kita tertanya-tanya, kenapa Allah Ta'ala mendatangkan kekayaan, kemewahan kepada mereka? Tak ada cara lain. Allah Ta'ala nak baiki mereka ni selain daripada istidraj, ataupun kita sebut sebagai umpan. Tuan-tuan, kalau umpan kepada musang ataupun tikui, kita letak umpan, adakah kita nak kita berhajat kepada binatang tu? Tuan-tuan letak umpan tikui di rumah, apa niat kita? Bukan nak buat luk kan, tak. Tapi kita nak menghentikan kerosakan yang dilakukan oleh binatang tadi ni. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala tidak melakukan aniaya kepada hamba dia dengan cara bagi umpan dan sebagainya. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat Maha Pengasih, Maha Pemurah. Maha Pemurah ni dia bagi kat semua orang. Sebab tu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang bersifat Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Pemurah Allah ni dia bagi dekat semua orang, asalkan dia usaha, dia bersungguh-sungguh, dia bekerja, dia dapat. Tapi kasih sayang Allah Ta'ala tak dapat lah orang-orang yang engkar kepada perintah Allah Ta'ala, orang-orang yang hidup dalam keadaan maksiat tadi ni. Jadi manusia sendiri, kalau dia tak kasih kepada diri dia sendiri, bermakna dia menzalimi diri dia sendiri. Walaupun Allah Ta'ala telah menghantar para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan seruan, menyampaikan hidayah, kemudian disambung pula dengan para alim ulama yang ada, ditambah dengan kehidupan berkeluarga. Dalam keluarga tu takkan tak ada yang beri nasihat, mak ayah, tok wan, tok nek, adik-beradik, abang, kakak. Takkan tak ada yang boleh mendatangkan kerja-kerja mengajak ke arah kebaikan ini. Ditambah dengan suasana persekitaran, kita duduk bermasyarakat. Dalam masyarakat kita ni, kita duduk pula dalam qaryah. Kita duduk dalam qaryah kita ni. Qaryah kita ni lah tempat untuk kita membangunkan manusia. Habis tak ada Jumaat seminggu sekali dengar nasihat, ittaqullah. Tak apalah dia tak main solat Jumaat, maka dia sebenarnya telah memilih jalan mana yang telah dia tentukan untuk akhirat dia. Bagi mereka yang ada nilai iman, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan bertaubat atas segala salah dan silap mereka, dan meyakini kehidupan ini kehidupan yang bersifat sementara, akan ada pembalasan kepada mereka di akhirat sana. Dan inilah antara sifat orang-orang yang masih ada nilai iman dalam diri mereka, berbanding dengan golongan kufar yang Allah Ta'ala datangkan pada ayat yang mengajak kita agar kita mengetahui ciri-ciri yang ada kepada orang-orang kafir itu, di mana dalam kehidupan mereka tidak berhajat, bahkan mereka menganggap tidak ada kehidupan sesudah berlakunya kematian. Sebab tu dalam agama-agama ni, ada agama yang beranggapan bila mati esok-esok, matilah, tak ada dah kehidupan yang lain. Bila mati, tambuhlah no, ke bumi ke, bakar ke, pada sebagian pengamalan agama, lempak dalam sungai ke, jatuh lempak daripada tempat tinggi ke. Pada mereka tak ada kehidupan dah. Lalu kita menyebut tentang akhirat, mana dia nak terima? Yang duk reti, yang duk faham tentang akhirat ni orang yang beriman, orang Islam. Dan bila kita baca ayat yang ke-27 ni, mengingatkan kita
Jangan kita mengikuti jejak kehidupan orang-orang kafir yang kesemuanya beranggapan dunia itulah sebagai tempat untuk mereka menghimpunkan segala-galanya dan menafikan adanya hari akhirat, berbanding kita umat Islam yang beranggapan dunia kita ini adalah tempat persinggahan sebelum kita dimatikan dan dibangkitkan semula untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu khalaqnahum wa sadadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh akan menggantikan mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-28 ini Allah mengingatkan kita tentang jasanya Allah taala, nikmat yang Allah berikan kepada kita ni, sehingga kan Allah menjadikan kita ni asalnya daripada tak ada kepada ada. Kemudian didatangkan kepada kita prasarana-prasarana yang lain. Kaki, tangan, mata, telinga, mulut, semua ni untuk memudahkan kehidupan kita di dunia. Dan Allah mengingatkan kita sendi-sendi yang ada. Sendi-sendi ini kita biasanya dikaitkan dengan kaki dan tangan. Ibn Abbas menafsirkan ayat yang berkaitan sendi dalam Al-Quran, tangan dan kaki. Tangan dan kaki ini yang akan menggerakkan kita ke sana kemari. Tangan dan kaki ini yang akan memberikan penyaksian. Sahabat kita yang paling taat di dunia dan sahabat kita ataupun yang akan mengkhianati kita di akhirat sana nanti. Ni, tangan dan kaki ni. Atas dunia ni dia taat lah. Buatlah apa pun. Kita nak buat apa dia buat. Kita nak pergi sana, kita nak pergi sini, kita nak makan, nak minum, nak buat benda baik, nak buat benda jahat, dia taat lah. Tapi di akhirat kelak, waktu kita dihadapkan di mahkamah Allah Ta'ala, mulut kita berkunci, tak mampu nak berkata-kata, ni taat tadi ni dia akan kenak kita. Dia kata tak. Tangan akan cakap, mulut akan bagi tahu, akan memberikan penyaksian. Maka kehinaan dan kecelakaan lah bagi mereka yang kehidupan mereka itu sentiasa melakukan perkara-perkara yang engkar. Dan Allah mengingatkan kita bagaimana pada ayat yang ke-28 ini, Allah, sekiranya Allah menghendaki, kami bersungguh-sungguh akan menggantikan mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Kalau Allah Ta'ala, Allah kata, kalau kita ni jenis yang tak kenang jasa Allah, yang tak taat kepada Allah, Allah boleh saja gantikan manusia ni dengan makhluk yang lain. Allah tak berhajat kepada kita. Kita ni bukan ada apa-apa pun, tak ada faedah apa pun bagi Allah Ta'ala. Maka kita tak boleh nak sombong, tak boleh nak belagak sangat. Kalau kita tak taat kepada Allah Ta'ala, Allah boleh ganti kita dengan makhluk yang lain. Dalam Quran kita baca ada sekumpulan manusia yang Allah Ta'ala tukarkan daripada manusia jadi haiwan. Oleh kerana engkar kepada perintah Allah Ta'ala. Jangan duk pergi menjala, jangan duk pergi tangkap ikan pada hari Sabtu. Ada Quran. Pi juga. Pasal apa? Hari itulah ikan paling banyak. Engkar. Allah tukar je jadi binatang. Allah berupaya berkuasa atas sesuatu. Allah berupaya menidurkan sekumpulan pemuda. Bukan sehari dua, semalam dua, ratusan tahun, 309 tahun. Walaupun mereka menyangkakan mereka tidur hanya semalaman. Dan Allah Ta'ala juga berkuasa mematikan mereka secara serentak. Kalau kita baca kisah Ashabul Kahfi, dah jumpa dengan raja, dah bagi penyaksian, diakui mereka inilah Ashabul Kahfi, orang yang melarikan diri daripada kezaliman. Kemudian Allah mewafatkan mereka secara serentak. Allah menaikkan Nabi Isa ke langit. Dalam arti kata, Nabi Isa belum mati, belum wafat. Dan Allah itulah yang akan berkuasa menurunkan semula Nabi Isa bila sampai masanya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian,
ayat yang ke-28 ni nak mengajak kita supaya ingat, engkar tahu mana pun, tak beriman kepada Allah Ta'ala, kufur kepada Allah Ta'ala, Allah boleh tarik balik nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Moga-moga sikit apa yang kita kongsikan malam ini mendatangkan kebaikan dan manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Baki ayat kita habiskan dalam pertemuan yang akan datang. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap kelemahan saya mohon maaf, mohon teguran tuan-tuan semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa dzakarna ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.